Tok mana? Boleh tunjuk dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan Raisal Jilsah, pengacara majlis pada malam ini merangkap pengurusi surau Darul Ikhlas. Yang saya hormati Tuan Imam pada malam ini, yang menjadi imam kita pada malam ini Tuan Bilal, keseluruhan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, ketua kaum, ketua adat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama, para habaib, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat tuan-tuan? Saya ingat hampir setahun dah kita tak bertemu. Betul lah? Setahun lah. Kali ketiga saya hadir ke surau tuan-tuan. Seingat saya. Mohon tuan-tuan si ingat tuan-tuan yang tak datang. Sebab yang saya ingat dah 3 kali dah saya datang di surau ini. Jadi ada satu surau lagi, dia belah taman tu. Apa doktor? Sungai Tuang. Tanjung Tuang. Saya lalu-lalu teringat Tanjung Tuang, dekat dengan surau Darul Ikhlas ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala telah mempertemukan kita pada malam ini seperti yang diatur dan kita susun. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang, dan perancangan Allah itu adalah perancangan yang terbaik. Dan Allah Ta'ala izinkan pergerakan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Saya lewat sikit tadi sebab jam. Jam tu jauh. Dia bukan jauh, dia jam. Kalau jauh lain, dia jam. Jam ni mengalahkan Kuala Lumpur tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi Kuala Lumpur sangkut jam, tak payah tuan-tuan. Parking Caltex, parking minyak, tuan-tuan tidurlah, rehat sejam lah. Baru lancar balik perjalanan. Ini jam dahsyat. Tadi saya keluar meeting lebih kurang pukul 4.30 tadi saya keluar pada meeting. Ada PPD pula, dia buat program apa ke benda, dah 2 program daripada pukul 1.30 hari sampai pukul 4 lebih. Saya gerak tadi dekat pukul 4.45 lah saya gerak. Sampai sini pun orang dah habis bagi salam dah baru saya sampai. Nak ceritakan macam pergi ke KL tuan-tuan, dia punya jam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya saya sampai juga di surau kita pada malam ini. Dan saya cam juga muka tuan-tuan yang hadir selama 2 kali itulah sebelum ni. Terutama yang duduk atas kursi ni lah. Ni peminat setia duduk atas kursi ni. Jadi bila dah duduk atas kursi ni, dia jadi syok tuan-tuan. Jadi syok. Yang tak selamat, yang tak ada tiang, yang tak ada kursi. Sebab tiang pun tak berapa banyak dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ada seorang atas kursi. Ada atas kursi. Itu canggih. Itu jenis lutut tak boleh bengkok je. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini Allah Ta'ala izinkan kita bertemu pada malam ini, dan pada malam ini kita nak melihat satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis ini tuan-tuan biasa dengar, mudah-mudahan ada mauizah peringatan kita bersama berkaitan dengan orang yang cintakan dunia, orang yang cintakan kehidupan dia. Sebab hidup kita ni tak berapa nak lama tuan-tuan. Umur umat Muhammad adalah umur umat yang paling pendek. Walaupun kita ni dah jadi tuan haji, puan hajah, umur dah 80, rasa panjang dah umur tu, tak. Sebenarnya umur umat Nabi Muhammad adalah umur umat yang pendek. Nabi sebut dalam satu hadis, umur umatku baina sittin wa sab'in, di antara 60 hingga 70 tahun. Itulah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia terlebih pun 80, ada yang 80 malam ni. Cuba angkat tangan sikit. Kepakat tak mengaku dah tuan-tuan. 80 ada? Tak ada? Nak hampir ke 80 ada haji? Alhamdulillah 80. Masya Allah, subhanallah. Tahun 80. Lahir tahun 1944. Saya alam roh pun tak wujud lagi. Saya lahir tahun 1989. Oh jauh tuan-tuan Oh jauh. Tahun 44 zaman Jepun Oh zaman Jepun. Muka irah-irah Jepun sikit. Pejuang. Jadi tuan-tuan, dan kita ni tak ada umur 90, ada tapi tak ramai. Ada kat Semenanjung walaupun 90 ni sihat juga, 97 tahun. Sihat hamba Allah tu. Dia semangat. Jadi tak ada pun sampai 100 tahun, 110, tak adalah, jarang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab umur kita ni tuan-tuan, yang kita nak bukan panjangnya umur satu orang manusia. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, umur itu ialah dia sekadar nombor. Tetapi yang menjadi penting dalam umur itu ialah apa dia tuan-tuan? Keberkatan dalam kehidupan. Sebab kehidupan kita ni tuan-tuan adalah di sini. Dan pengakhiran kita tidak lain dan tidak bukan adalah di sana nanti. Sebab itu kata ulama, dia kata dunia ni bukan tempat tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat untuk meninggal. Dan kata ulama, dunia adalah umpama jambatan. Jambatan ni apa tuan-tuan? Jambatan ni tugas kita bina jambatan untuk kita sampai daripada satu tempat kepada satu tempat dengan cara yang mudah. Tuan-tuan, sekarang dah ada jambatan berbanding dengan dulu kita tidak ada jambatan. Kita naik feri, tunggu feri, beratur nak pergi ke sana, nak pergi ke sini. Daripada Semboya tuan-tuan nak pergi ke kampung, bercinta tunggu feri tu. Betul tak? Oh, tapi sebab dah ada jambatan, jalan mudah. Esok pukul 5 pagi saya nak bergerak pergi ke Bintulu. Malam esok ada program di Bintulu. Saya tanya, dia kata, Ustaz, Bintulu jalan dah cantik Ustaz. Tak jauh Ustaz, 7 jam Ustaz sampai. Ya tak ya, 7 jam ke? 7 jam. Dia kata dulu sebelum tak ada highway ni Ustaz, aduh, separuh hari perjalanan. Tapi di 7 jam, tuan-tuan, di Semenanjung 7 jam daripada Johor pergi ke Kedah. Rupanya Sarawak ni besar gila tuan-tuan. 7 jam pun tak keluar Sarawak lagi dah, masih duduk dalam Sarawak. Nak ceritakan apa tuan-tuan? Jambatan dia memudahkan kita. Sebab itu dunia ini adalah jambatan. Jambatan untuk kita sampai kepada satu tempat. Tak ada orang buat rumah atas jambatan. Tak ada orang tuan-tuan duk melepak atas jambatan. Adalah, ada orang melepak. Tapi dalam simbolik dunia adalah jambatan, ialah dunia ini sebagai tempat untuk kita bergerak untuk sampai ke satu tempat yang kekal abadi. Namanya alam akhirat. Alam akhirat itulah perginya kepada tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan ialah pengakhirannya adalah syurga dan neraka yang dinilai oleh Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua gelombang yang Allah Ta'ala berikan dalam hidup ini. Yang pertama fa'alhamaha fujuraha, gelombang yang tak bagus, gelombang yang tak baik. Yang kedua ada satu gelombang, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa nama gelombang itu? Ibu-ibu duk menganga, duk menung. Dia kata ustaz ni jerit-jerit ingat orang pekak ke?
Tak, suara saya memang kuat tuan-tuan. Ibu-ibu, yang kedua gelombang apa ibu? Fujuraha yang pertama, yang kedua fujuraha siapa dapat sambung boleh balik awal malam ni. Taqwaha. Dan apakah itu takwa? Takwa ni apa tuan-tuan? Ada orang kata, ustaz, takwa ni takut bini tua kot ustaz. Takwa ni apa tuan-tuan? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itulah pengakhiran kehidupan kita, sama ada baik ataupun buruk kehidupan kita. Sebab itu dalam Quran tuan-tuan, dalam surah Hadid ayat 12, tuan-tuan bacalah, tuan-tuan balik sendiri, tuan-tuan buat satu ulang kaji bagaimana ada satu dialog di antara orang yang beriman dan juga orang-orang munafik, dan mereka ini tuan-tuan dimasukkan ke dalam syurga, ada dalam kalangan mereka dimasukkan ke dalam neraka, dan malaikat membinakan satu dinding untuk mereka. Di antara dinding itu kata Allah Subhanahu wa taala dibina pula pintu-pintu ni. Sebab itu bila kita beramal soleh ni tuan-tuan, cahaya akan terpancar di akhirat nanti. Ada sebahagian hadis Nabi menyebut cahaya yang paling kecil sekali seorang hamba bila dia berada di alam akhirat ialah cahaya itu dia sebesar ibu jari kaki. Kalau ada cahaya walaupun sebesar ibu jari kaki tuan-tuan, ketahuilah pengakhiran dia adalah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dahlah menyala besar ibu jari tuan-tuan, kejap menyala, kejap padam, kejap menyala, kejap padam. Nabi sebut dia berjalan di atas titian sirat, ibu jari kakinya menyala kemudian padam. Bila menyala dia berjalan, bila padam dia berhenti. Bila menyala dia padam, bila menyala dia jalan, bila padam dia berhenti. Nyala, jalan, padam, berhenti. Akhirnya dia sampai ke pengakhiran dengan baik. Itulah orang yang ada dalam dirinya sekelumit iman di dalam hati dia. Allah tuan-tuan, alhamdulillah lah ada cahaya tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi ada orang dia dapat cahaya, Nabi kata dia punya besar cahaya itu sebesar gunung, daripada Madinah pergi ke satu kawasan lapang yang cukup jauh. Dia seorang saja punya cahaya. Subhanallah, cahaya. Dan ada orang dia berada dalam keadaan gelap gelita. Tuan-tuan baca surah Al-Hadid ayat 12 hingga 13. Cahayanya gelap gelita, dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku cahaya. Aku nak berjalan ya Allah, aku tak boleh nak berjalan ya Allah, tak ada cahaya ya Allah. Allah Ta'ala jawab di dalam Al-Quran, sewaktu hidup kamu hidup di atas muka bumi ini, kamu hidup umpama hati kamu mati. Kamu hidup dalam keadaan kamu tidak beribadah. Kamu hidup di atas muka bumi Allah dalam keadaan kamu buat apa yang kamu nak buat. Dalam hidup di dunia itu, yang kamu tidak laksanakan ialah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Ta'ala suruh kamu tak buat, apa yang Allah Ta'ala larang kamu pula buat. Kamu tak ada hidayah dan kamu tidak akan ada cahaya. Lalu malaikat membinakan satu dinding, membahagikan antara dua, belah kanan kepada orang yang beriman, belah kiri kepada orang munafik yang tidak ada cahaya. Dan Allah Ta'ala binakan pintu di antara dinding tersebut. Maka orang yang berada dalam kegelapan dia minta tolong kepada orang yang berada di sebelah kanan, orang yang bercahaya. Wahai orang yang beriman, berikan kami sedikit cahaya untuk kami berjalan di atas, untuk kami berjalan menerangi kehidupan kami. Di akhirat pun tak ada cahaya tuan-tuan. Masuk dalam kubur tak ada cahaya, di akhirat pun tidak ada cahaya. Siapa dia orang yang tak ada cahaya ni tuan-tuan? Orang munafik. Siapa dia orang yang tak ada cahaya ni tuan-tuan? Orang kafir. Kita ni adalah sedikit iman kita buat pada malam ni. Betul tuan-tuan? Ada dah ibu-ibu ayah-ayah? Kita buat iman pada malam ni. Dengar penceramah. Dengar ceramah malam ni dapat pahala ke dapat dosa tuan-tuan? Dapat pahala. Melainkan kalau tuan-tuan dengar ceramah sambil mengumpat ustaz, tu dapat dosa tuan-tuan. Tu dapat dosa. Dia duduk-duduk dia dengar ceramah, dia kata ustaz ni pada mana apa? Jangan mengutuk. Kita sampai pukul berapa kuliah ni? Tanya pengurusi siap-siap. Sampai bila-bila? Ganas tuan-tuan. Tapi ada makan lah malam ni. Ada makan, ada bihun ke? Tak ada, special lah. Saya ingat 2 kali saya datang sini, dua-dua special.
Harapkan malam ni lebih lagi tu. Special. Sebab ada masjid tuan-tuan, asal ceramah bihun, asal bihun ceramah. Ada saya satu hari tuan-tuan, satu hari 5 kali ceramah, 5 bihun. Tak termenung muka kita tuan-tuan, tengah malam bihun juga. Alhamdulillah ustaz, ni paling ringkas. Dia tuang semangkuk bihun tuan-tuan. Aku dah makan daripada subuh tadi bihun sampai ke malam makan bihun. Tapi harap-harap malam ni bukan bihun ya tuan-tuan. Kalau bihun pun bedal. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan, orang yang cintakan dunia, saya nak membacakan satu hadis Nabi SAW daripada Thauban radhiyallahu an yang telah diriwayatkan oleh Thauban dan telah disusun oleh Abu Daud dan hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin kathir. Kata Nabi SAW, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wal yanza'anna Allahu min suduri uduwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahan. Faqala qailun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Tuan-tuan faham sih? Gaya tuan-tuan dengar hadis tu macam faham. Dia yang faham dunia tadi tu sebab bunyi dunia tadi tu. Apa dia tuan-tuan? Apa kata Nabi SAW? Satu hari tuan-tuan, Nabi sebut orang yang kafir dan orang yang sesat, mereka itu mengerumungi kepada orang yang beriman. Nabi kata satu hari nanti, satu kumpulan mereka ni ada yang sesat, mereka ni orang kafir, mereka akan didatangi orang-orang yang beriman, mereka akan didatangi orang yang sesat dan orang-orang kafir dari pelbagai penjuru. Kita duduk orang beriman tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua adalah orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Orang yang beriman, Nabi kata dia akan didatangi oleh orang kafir dan dia didatangi oleh orang yang sesat. Sebagaimana mereka mengumpul menghadapi makanan di dalam piring. Dia letak dalam piring makanan tuan-tuan, dia pun serbu tuan-tuan makanan tadi. Umpama orang beriman di piring tadi, maka di sekeliling itu adalah orang kafir dan orang sesat, dia kerumun kepada orang yang beriman. Nabi kata. Tuan-tuan, cerita bab makan ni tuan-tuan, aduh, tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Gaza, betul tuan-tuan. Bukan kata nak nasi tuan-tuan. Dia orang nak buat roti pun tuan-tuan, guna, tak tahulah orang sini panggil apa tuan-tuan. Yang nipis tu kita orang panggil loyang. Sini panggil apa? Loya buruk ke? Bukan lah. Loyang ni apa tu? Dia talam. Talam. Dia macam talam. Talam ni hancur habis tuan-tuan, kena bom. Separuh talam, itulah aset dia ada. Dia buat api, dia terbalikkan talam tadi tuan-tuan. Kemudian dia buat roti tanpa kuah, tanpa apa-apa, hanya tepung dan air. Buat makan tuan-tuan, bagi anak-anak ni makan. Subhanallah, tu yang berlaku tuan-tuan. Tu nak katakan makanan di akhir zaman tu, betul tak? Tuan-tuan pernah dengar satu hadis Nabi? Nabi kata akhir zaman nanti orang Islam dia akan memburu orang Yahudi, betul tak? Ketika itu, dan ketika akhir zaman nanti pokok dan kayu akan berbicara. Wahai orang Islam, wahai orang yang beriman, sesungguhnya ada Yahudi di belakang aku ni. Batu cakap, orang Islam bunuh Yahudi. Wahai orang Islam, tentera Islam, ada Yahudi belakang aku ni. Pokok bercakap. Bila ditanya, wartawan tanya tentang hadis Nabi SAW kepada orang Palestin, dia tanya kenapa hadis Nabi sebut akhir zaman pokok dan kayu akan berbicara. Maka jawapan orang Palestin dikata apa? Pokok dan kayu berbicara ketika itu kerana seluruh dunia Islam hari ini senyap tidak berbicara. Tuan-tuan bayangkan tengok. Tengok tuan-tuan, apa yang
berlaku. Baik tuan-tuan, itu tajuk lain lah. Kita masuk tajuk ni. Kan lari pula tajuk kita malam. Jadi tuan-tuan, bila makanan duduk dalam talam, orang kafir, orang sesat, umpama seperti itu mereka serbu kepada orang Islam ni. Nabi sebut. Kemudian Nabi ditanya oleh sahabat, faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idzin. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah. Kemudian ada satu orang ni, dia bertanya kepada Nabi, katakanlah ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit sehinggakan umpama kami menjadi rebutan kepada orang kafir, ataupun mereka ni ramai dan menunjukkan kami sedikit sebab mereka umpama mengerumungi tentang satu piring. Kata Nabi, qala bal antum yawma idzin katsir. Kata Nabi SAW, Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada masa itu bukan sikit, tetapi kalian banyak. Kata Nabi SAW, walakinnakum wutha'un ka wutha'is sail. Kata Nabi, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Wal yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wal yakdhifannallahu fi qulubikum al-wahan. Apa kata Nabi? Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan, maka Allah akan menghilangkan rasa takut di dalam hati-hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Allah tuan-tuan, ini takut ni. Musuh di akhir zaman, dia bukan takut tentang orang Islam. Dia tak takut dengan orang Islam. Pasal apa? Pasal Nabi sebut tuan-tuan, akhir zaman kebanyakan orang Islam ni, Nabi kata, akhir zaman Allah Ta'ala ni akan cabut perasaan takut orang kafir. Allah Ta'ala tarik perasaan takut daripada orang sesat. Dia tak takut dengan orang Islam. Pasal apa? Pasal Nabi kata orang Islam ketika itu dia telah dikelabuhi dengan al-wahan. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wama wahan? Apakah itu wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi SAW, apakah itu wahan? Wahan ialah orang yang cintakan dunia dan takut tentang akan mati dah. Allah tuan-tuan, cerita pasal cinta dunia ni kita boleh lah tuan-tuan, boleh lah. Tapi cerita bab mati kita takut sih. Oi, takut. Tidak, seorang meninggal. Semalam ada seorang artis meninggal, apa, Suhaimi lah, penyanyi bekas, penyanyi Intim. Oh, ayah-ayah ingat tak penyanyi Intim punya grup, ingat tak ayah-ayah? Macam tak ingat. Siapa yang berduet dengan Baby Shima, ingat? Oh, itu ingat. Kuda yang mana, kuda yang mana, itu hafal alhamdulillah tuan-tuan. Ni lagu Intim ni, Suhaimi ni, tuan-tuan, seorang mati. Tuan-tuan tengok, saya jumpa tuan-tuan tahun lepas, masuk setahun dah. Ada tak sahabat-sahabat kita yang dah pergi meninggalkan kita? Ada sih? Ada. Tuan-tuan tengok kawan-kawan muka dekat sebelah ni tuan-tuan, kita tengok macam dia. Nanti next time saya datang tuan-tuan, Allah, dulu Ustaz Fakhrul datang, dia lah yang menyandar kat depan tu. Contoh. Kursi itulah dia duduk, ya Allah. Tak ada dah sekarang. Betul tak? Kita tak tahu bila mati, sama ada tuan-tuan dulu ataupun saya kemudian. Ataupun saya kemudian, tuan-tuan dulu, kita tak tahu bila. Macam sama je. Tuan-tuan dulu, saya kemudian, ataupun saya kemudian, tuan-tuan dulu. Saya tak kisah mana-mana tuan-tuan. Tuan-tuan nak mana? Itu jenis takut mati tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang takut tentang kematian ni tuan-tuan, dia ada penyakit wahan. Sebab itu orang dia tak takut dengan kita. Orang Yahudi ni tuan-tuan, dia tak takut dengan orang Islam. Pasal apa? Pasal orang Islam ada penyakit apa? Penyakit wahan. Wahan tu apa? Takut mati. Bila takut mati tuan-tuan, apa yang mereka buat, apa yang mereka suruh, maka kita akan ikut sahajalah. Ikut sahaja. Itu yang berlaku di Gaza. Mereka memberontak, mereka melawan. Pasal apa? Mereka tak takut tentang kematian. Abu Ubaidah, dia keluar kenyataan baru seminggu perang, dia kata tentera Hamas, 85% tentera Hamas adalah anak yatim piatu yang mereka serang, Yahudi serang 15 tahun lepas. Itulah anak muda yang hari ini mereka bangun dan bangkit menentang balik Zionis laknatullah ni.
Sebab itu mereka bunuh kanak-kanak hari ni. Kanak-kanak hampir 6,000, dah hampir masuk 6,000 orang kanak-kanak dibunuh. Pasal apa? Target mereka kanak-kanak. Pasal apa? Target mereka ibu-ibu, orang perempuan. Nanti orang perempuan dah takkan melahirkan zuriat yang hebat-hebat. Tu target mereka. Mereka bunuh anak-anak umur 10 tahun. Pasal apa? Mereka tahu lagi 10 tahun budak-budak ni lah darah mereka mengalir untuk membunuh Yahudi laknatullah. Tu mereka bunuh kanak-kanak hari ni, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kita ni duduk dekat Empila ni rasa tenang sih. Tenang. Mana ada perang? Perang ada, perang dengan jiran sebelah itu je lah. Duk kucing berak kat rumah, duk perang. Tak? Tapi kita ni alhamdulillah. Baik, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang ada penyakit cintakan dunia, dia akan datang beberapa penyakit, kata ulama. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Ta'ala kata, tetapi kamu wahai orang-orang kafir, hari ini mereka memilih tentang dunia, sedangkan kehidupan akhirat ialah satu kehidupan yang wa abqa, kehidupan yang kekal. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita hidup di dunia ni tuan-tuan, kita nakkan keselesaan. Tidak? Ada orang dia cari harta gila-gila tuan-tuan, tapi dia terlupa bila dia mati dia tak bawa pun harta dia. Tidak. Beli kereta paling canggih, Allah tuan-tuan, canggih kita dah. Kereta canggih. Saya balik berapa bulan? 2 bulan, sebulan lepas apa tuan-tuan, naik kereta baru. Bukan saya punya lah, saudara saya punya X90. Aduh, bercakap-cakap kereta tu tuan-tuan. Oh, bercakap. Kita bawa seorang tak bosan lah tuan-tuan. Ibu-ibu bercakap dalam kereta. Proton, open dan sunroof. Dia buka bumbung tuan-tuan. Kagum tuan-tuan. Oh, dia buka sun. Proton, off the sunroof. Dia tutup balik. Tuan-tuan tak payah tekan, cakap lah. Proton, open the window. Dia buka tingkap. Oh. Tak payah tekan. Ni cerita power punya kereta sekarang lah. Canggih. Oh, orang beli tuan-tuan. 160,000 beli. Masya Allah. Proton, I'm hot. Oh. Dia naikkan suhu aircon, dia naikkan bagi sejuk. Aduh. I'm cool. Dia turunkan balik. Hot. Dia sejukkan balik. Cool. Dia sejuk. Oi, tuan-tuan. Lah dia kata kau nak sejuk ke kau nak panas ni? Oh ni tuan-tuan canggih. Ingat kan canggih dah? Ada lagi kita lagi canggih tuan-tuan. Tidur sampai. Tidur sampai. Namanya Tesla. Orang Pila kena beli satu tuan-tuan letak kat surau ni. Oi tuan-tuan, tuan-tuan daripada Pila, tuan-tuan nak pergi Bintulu, tuan-tuan tidur lah. Gerak pukul 12, tuan-tuan tidur sampai insya-Allah pukul 6 pagi sampai Bintulu. Dia berjalan sendiri. Binatang lintas berapa ratus meter dia boleh detect. Orang melintas walaupun melintas mengejut dia boleh break sendiri. Tuan-tuan, lain tu dia boleh detect. Kena lain tu dia boleh tarik steering tuan-tuan pergi ke tengah balik. Canggih tuan-tuan Tesla. Beli sebiji. Beli sebiji. Beli sebiji tengah malam pukul 12 gerak, tidur daripada sempang depan terus insya-Allah sampai. Tak sampai Bintulu, sampai ke rahmatullah. Dia dua tempat tuan-tuan Dua tempat dah sampai. Tak sampai Bintulu, sampai lubang kubur gelap. Dia kata aku gerak malam. Gerak dah 3 hari gelap, rupanya dah tak tahu tuan-tuan, duduk dalam kubur lah. Baik tuan-tuan, itulah orang yang cintakan dunia. Siapa dia orang yang ada penyakit cintakan dunia? Adalah orang kafir. Sebab itu Nabi sebut tuan-tuan, syurga dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, penjara bagi orang Islam. Kenapa penjara bagi orang Islam tuan-tuan? Sebab orang Islam di dunia ni tuan-tuan, ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang dia tak boleh buat. Tuan-tuan pernah masuk penjara sih? Try tuan-tuan masuk penjara tengok. Oh, saya masih biasa masuk penjara tuan-tuan, banyak kali lah. Saya bukan gangster tak pergi ceramah kat dalam tu. Tuan-tuan jangan silap faham. Saya pergi ceramah tu jumpa dengan banduan Allah tuan-tuan. Kadang-kadang umur 50, 60, lepas-lepas bencin masuk penjara tuan-tuan. Ada juga. Dia scam orang. Ada paling tua umur 70 lebih dalam penjara. Allah kesian tuan-tuan. Bayar ayah-ayah kita duduk penjara tapi bagus. Dia pakai kopi, saya ceramah tuan-tuan, dia pakai kopiah putih. Biasalah orang penjara mana ada rambut tuan-tuan, semua botak licin tau, muka gangster tuan-tuan.
Saya masuk dekat dalam ruang penjara tu, rupanya nak siapa yang boleh lari daripada penjara memang champion lah tuan-tuan. Saya selut dah orang yang terlepas daripada penjara ni, memang selut tuan-tuan. Sebab payah tuan, 4 lapis pintu pagar. Macam mana boleh terlepas? Oh, syok tuan-tuan. Masuk tu satu pintu kecil, dia bukan kecil, dia ada satu pintu tapi dia tak lebih kepala kita. Kita nak masuk, kita kena tunduk. Itu lapis pertama tu. Masuk je dalam tu tuan-tuan, ada 5-6 orang polis duk jaga dalam. Tu si pintu lapis pertama. Masuk lagi satu ruang lapis yang kedua, tinggalkan kita punya dompet, tinggalkan kita punya IC, tinggalkan punya apa yang ada dalam poket ni, letak dalam laci, dia kunci, tinggalkan IC. Itu lapis kedua. Lapis ketiga, masuk dalam lagi tuan-tuan, dia suruh kita berdiri macam atas tangga, 3 anak tangga, kita berdiri tegak, angkat tangan, dia check. Itu lapis ketiga tu. Lepas lapis ketiga, masuk lagi lapis yang keempat, ada satu pintu, masuk pintu pagar dia orang ni, yang besar, yang tinggi ni, tinggi. Lebih daripada tuan-tuan punya, lebih kurang tinggi ni dalam tu, tinggi. Siapa boleh panjat memang champion lah saya kata tu. Masuk dalam, satu. Dia bawa lagi satu lorong, ada satu lapis lagi, jaring dia lagi kecil tuan-tuan. Saya kata siapa boleh lepas champion. Masuk dalam tu, ada 400 orang dengar ceramah dia buat dekat tengah-tengah. Allah, muka tuan-tuan jangan cakap gangster habis. Duk tengok kita tu. Saya tengok dia tengok saya tunduk, takut tuan-tuan. Oi, muka dahsyat. Dia kata orang mana pula, orang baru apa ni? Takkan orang baru pun pakai baju Melayu masuk dalam. Dia tengok-tengok. Saya habis tuan-tuan tengah-tengah ceramah nampak pak cik tu umur 70 lebih, dia pakai kopiah, dia pakai tasbih, dia pegang-pegang tasbih. Allah, sambil bercakap dia berzikir apa semua, tak apalah. Habis kita tak boleh salam dia orang ni, tak boleh salam. Habis ceramah, bodyguard, ada bodyguard tuan-tuan dalam tu, dia iring saya, dia bawa saya, ustaz, kita lalu tepi ni. Okey, tak apa. Pakcik tu berjalan, dia berzikir. Saya makan pun nampak dia lalu. Dia berzikir apa semua tu. Saya tanya dia, pakcik ni umur apa? Dia kata, ustaz ni 70 lebih, dah 18 tahun duduk dalam ni, ustaz. 18 tahun duduk dalam penjara tuan-tuan. Hebat. Dia kata, ustaz, baru-baru dia masuk, dia ni gangster ustaz. Baru-baru dia masuk, aduh. Kes pukul orang, dia masuk penjara, dia pukul orang dalam penjara. Punya gandahnya orang hamba Allah ni. Dia memang gangster betul tuan-tuan. Tapi dia kata, ustaz, dah berapa tahun ni ustaz, saya tengok dia berubah 360 darjah ustaz. Dia semayang tak berhenti. Saya lalu-lalu ronda malam-malam dalam sel, dia bangun tahajud, dia baca Quran, dia berzikir. Kadang-kadang saya tengok dia menangis. Setiap kali saya lalu tasbih ni, dia tak lepas. Nak ceritakan hebat tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh pusing seseorang daripada jahil, daripada jahat kepada orang yang lebih baik, kadang-kadang lebih daripada kita yang duduk di luar penjara. Dia lebih baik. Sebab apa? Dia duduk dalam, tak terdedah apa-apa tuan-tuan. Lepas itu saya nasihatkan kepada orang empilah, kalau rasa tak boleh jadi baik, try masuk penjara tengok. Try duduk dalam tengok. InsyaAllah, mana tahu Syekh Ana Anta, cakap Arab lah. Hebat tuan-tuan. Nak ceritakan apa dia tuan-tuan? Nak ceritakan itulah kelebihan yang ada Allah Ta'ala bagi. Sebab itu dalam hidup kita ni tuan-tuan, dengan cintakan dunia akan lahir satu perasaan. Apa dia tuan-tuan? Yang dipanggil oleh ulama, kata Nabi SAW, akan lahirlah sifat ego dalam diri kita. Tengok tuan-tuan, tuan-tuan tengok surau kita ni tuan-tuan, kereta macam-macam jenis lalu tepi jalan tuan-tuan. Ada kereta paling mahal, ada tak pernah lalu dekat tempat tuan-tuan? Ada tak? Kereta apa paling mahal lah tuan-tuan tengok duduk kat luar-luar tu lah, tengok tiba-tiba ada kereta mahal. Kereta apa paling mahal? Porsche. Porsche lalu tuan-tuan, 700,000 kereta tu. Aduh, terkencing nak bayar tu, 700,000. Tuan-tuan tengok dekat Masjid Surau, ada tak kereta-kereta mahal parking semayang? Ada surau tuan-tuan? Tak payah surau lah. Tu Masjid Negeri pernah nampak Ferrari parking sih? Ada nampak Ferrari? Tak ada. Lamborghini ada tak Lambo? Lembu ada tuan-tuan, Lamborghini tak ada. Lembu bersepah lah. Bukan kata lembu, kambing pun masuk masjid lah. Ingat waktu PKP, kambing masuk masjid, babi masuk masjid, khinzir masuk masjid. Dahsyat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang tak ke masjid. Orang tak ke masjid, babi masuk, aku masuk. Dia tengok line clear masjid dia, sejuk pula katanya tuan-tuan. Masjid dulu aircon tak ada, orang tak datang. Sekarang aircon ada pun orang tak datang. Aircon tak ada, orang tak datang. Kak Tipah, jomlah ke masjid. Aku malah lah, surau tu panas.
Tu tengok dah pasang pun tak sampai juga. Datanglah kat tipas, surau tu dah ada aircon. Ya Allah, makcik tak tahan sejuk. Panas tak tahan, sejuk tak tahan, dia nak apa ni tuan-tuan? Sebab apa? Dia sibukkan dengan dunia. Betul tak? Orang baca Quran dengan baca WhatsApp, mana best? Tanya orang Pilar ni, mana best? Baca WhatsApp dengan baca Quran. Dia baca Quran 5 minit, sangap 80 kali tuan-tuan ni. Baca WhatsApp, ada orang baca WhatsApp sambil sangap? Baca ngantuk baca WhatsApp. Tak ada tuan-tuan. Dia boleh mengadap 4-5 jam. Baca Quran mengantuk tak? Mengantuk. Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala dah kecilkan nikmat, kata ulama Al-Imam Asy-Syafi'i, di akhir zaman nanti apa yang paling aku takut? Yang aku takut ialah tidak merasai lagi nikmat dalam melakukan amal ibadah. Sebab apa? Sebab dia ada perasaan al-wahan, cintakan dunia ni lebih. Tu kita takut tuan-tuan. Handphone macam-macam kita beli. Macam-macam jenama lah handphone kita beli. Betul tuan-tuan? Macam grup WhatsApp, berapa banyak kita grup WhatsApp? Grup surau ni pun ada berapa banyak dah. Satu grup WhatsApp yang ada pengerusi. Satu lagi grup WhatsApp yang tak ada pengerusi. Contohlah bukan surau ni tuan-tuan. Tu kan ada tempat dah. Ni Ustaz, kita kalau sembang-sembang apa dalam ni pengerusi tak ada. Ada grup WhatsApp yang tak ada pengerusi. Ada. Sebab apa? Dia tak belaga angin. Ada yang grup WhatsApp tak ada tok imam, tak ada tok wilayah. Sebab apa? Sebab dia benci semua orang. Tak tahu pasal apa. Ada grup WhatsApp, dia seorang-seorang duduk dalam grup, boleh hidup. Lepas tu dia tanya, orang tak jawab, dia marah. Kenapa aku tanya selalu kau orang tak jawab? Dah dia seorang-seorang. Siapa kan? Orang masuk dalam grup, dia masuk dalam grup, orang tendangkan dia balik. Ni macam-macam perangai. Sebab apa? Kita sibukkan dengan urusan dunia kita. Sebab bila dunia dah berada dalam diri kita tuan-tuan, yang kita hilang apa dia tuan-tuan? Nikmat dalam melakukan amal ibadah. Zikir tak rasa hebat, Quran kita tak rasa best, sembahyang kita tak rasa roh. Betul orang sembahyang tuan-tuan, dia kurang mendapat khusyuk. Betul tak? Nak khusyuk ni pula dia bukan senang, susah pula tu. Termasuk yang bercakap ni belum tentu khusyuk. Tuan-tuan, betul tak? Ayah-ayah tadi sembahyang maghrib khusyuk sih. Khusyuk sih belum tentu. Allahu akbar. Dia tengok orang, mana penceramah? Dia cari penceramah daripada belakang. Dahsyat. Belum sampai kot. Lambat tuan-tuan. Yang jemput penceramah ingat tenang sembahyang tuan. Selagi penceramah tak sampai risau. Sampai tak sampai ni sekarang. Jangan-jangan aku yang ceramah mati aku. Bismillah. Risau tuan-tuan, penceramah tak sampai. Nak khusyuk ni bukan senang tuan-tuan. Sebab itu nak khusyuk dia banyak faktor pula dah. Pertama, sebab itu imam kalau jadi imam jangan baca surah panjang-panjang. Satu, betul tak? Yang kedua, imam kena baca surah yang lazim makmum hafal. Bila dia baca surah yang makmum tak hafal, makmum pun tak tahu apa benda yang dia dengar, maka makmum pun akan berpusinglah seluruh surah. Allah. Walamma ja'akum min, jemaah di belakang surah apa pula untuk ni baca? Dah panjang dah habis. Mulalah mata dia merayap, dia tengok TV. Awal maghrib sekarang, mana tengok TV tengah sembahyang. Isyak pula. Ustaz apa ceramah malam ni? Tengok ada iklan pula. Nampak tuan-tuan? Sebab apa? Mata jahat. Dah habis dia baca, khatamkan iklan kat bawah, dia tulis tu. Berniat iktikaf sepanjang malam, dia hafal habis dah tuan-tuan. Lepas tu dia baca baju kawan depan pula. Ya Allah, kola baju pun bertaik lalat, bintik-bintik. Tak basuh ke baju ni? Dia kutuk baju orang depan. Ada satu masjid saya pergi tuan-tuan, budak-budak remaja semayang, kita duduk depan, kita duduk kutuk macam tu tuan-tuan. Ni apa rambut panjang ni, apa ni semayang. Ada satu budak dia duduk depan, kita pun angkat muka, dia tulis kat baju tu, apa pandang-pandang. Astaghfirullahalazim. Baju tu tulis apa pandang-pandang. Apa pandang-pandang. Jangan main-main tuan-tuan ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab leka lalai nikmat merasai ibadah hilang.
Kita baca Quran rasa tak seronok, kita bersedekah rasa tak ikhlas, kita berzikir tak rasa dalam hati, kita sebut la ilaha illallah tak rasa gemetar, kita dengar azan kita tak pernah rasa takut, kita tak pernah terasa nak semayang. Pasal apa? Pasal dekat diri dia tuan-tuan ada penyakit wahan. Dia lebih cintakan dunia daripada dia cintakan akhirat. Kita bagi laluan azan ke? Bagi laluan azan, insya-Allah kita kembali selepas ini. Tunggu, jangan ke mana-mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, boleh kita sambung sikit lagi, boleh tuan-tuan? Sebab itu orang yang ada penyakit cinta dunia, yang pertama dia kurang akan mendapat rasa dalam keadaan lazat dia melakukan amal ibadah kepada Allah. Ada harta kadang-kadang dia kedekut. Kadang-kadang cuba tuan-tuan fikir, cuba saya fikir tuan-tuan, kadang-kadang kita belanja dengan dunia, kita belanja dengan untuk Allah berapa banyak? Teli ke tak teli tuan-tuan? Kita boleh bayar bil kita RM35, tu je lah paling murah pun RM35. Betul ke? Siapa yang pakai bil ni dia tahu, saya pun pakai RM35. Sebab apa tuan-tuan? Boleh lah unlimited data walaupun tak apa laju. Mana tak RM30, RM35 doktor. Isteri pakai, anak pakai, campur-campur 200 juga tuan-tuan. Dah 4 handphone. Ni tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita keluarkan harta untuk diri kita, untuk Allah berapa banyak tuan-tuan? Tak ibu kan? Ayah-ayah berapa banyak tuan-tuan? Kereta bayar 1,000 bayar, 1,000 bayar kereta. Bil bayar 100. Untuk Allah berapa banyak kita bagi setiap bulan? Untuk bantu orang. Sebab itu kadang-kadang ada orang tuan-tuan, dia ada duit, tapi yang satu penyakit, dia sayang sungguh dengan duit dia. Untuk bersedekah kepada Allah, dia takut sangat duit dia nak keluar. Pasal apa? Pasal dia tak nampak janji Allah. Yang dia nak ada the real. Apa yang dia bagi, dia nak nampak di depan mata. Sedangkan Allah Ta'ala kata, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Ta'ala kata umpama orang yang bersedekah sekali seperti umpama satu biji benih yang dia sedang tanam. Sebenarnya Allah Ta'ala kata satu biji benih itu ditumbuhkan oleh Allah 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 pula biji benih. Maknanya untuk janji Allah, sekali kita bagi pada Allah 700 kali ganda pahala akan berada pada diri kita. Tapi orang jenis wahan, cintakan dunia, dia tak nampak tentang kelebihan dan fadilat sedekah. Tak? Sebab itu ada orang dia kedekut. Saya pernah cerita tuan-tuan, ada satu orang lelaki ni tuan-tuan, dia ni orang kaya, duit dia banyak, orang muda, duit dia banyak, dia mungkin pangkat dia besar lah tuan-tuan, businessman, gaji ni puluh ribu lah sebulan tuan-tuan. Tapi satu penyakit dia ni kedekut. Sebab itu tuan-tuan, orang kedekut pengakhiran selalu rugi. 30,000 gaji dia tuan-tuan. Hari gaji dia cucuk saja duit sekali keluar, bukan 100, 200 macam kita untuk belanja tuan-tuan. Dia keluar cucuk 5,000. Nak masuk poket belakang lah, 100 dia sumbat poket belakang. Orang kaya duit banyak. Semayang Jumaat dia pun pergi, dia duduk saf depan. Duduk saf depan. Tiba-tiba ada satu roda tayang 4 tabung derma lalu. Dia kata silap pula duduk depan. Aduh. Sampai roda tu depan dia tuan-tuan. Dia slot poket belakang dia tuan-tuan. Dia tengok 50, 100, dia terkejut. Bila dia terkejut, dia masukkan balik. Dia ambil poket belah atas duit RM1, dia letak dalam tabung. Kawan duit RM5,000 tuan-tuan, tapi bagi RM1 ni orang dekut. Dia pun nak tolak dekat orang sebelah, tiba-tiba ada satu tangan ketuk bahu dia daripada belakang. Ulur dekat dia 2 keping duit 100, RM200. Dia tengok tangan pakcik itu berurat. Baju Melayu ni pun dah lusuh tuan-tuan. Pakcik tu senyum dekat dia, kurus kering. Dia tunduk, dia malu. Dia ambil duit pakcik tadi, dia masuk dalam tabung. Dia tengok-tengok, Allah, aku ni duit banyak, tapi kedekut. Dia ni orang susah, tapi boleh bagi 200. Dahsyat. Ni orang yang yakin dengan janji Allah. Pakcik tu senyum dekat dia, umpama macam dia ingat macam perli dia lah. Senyum-senyum, dia ambil duit, dia masuk ke tabung, dia tunduk.
Tapi tengah-tengah khutbah tu dia rasa macam dia nak jumpa pak cik tadi. Apa rahsia ni sampai orang susah boleh bagi sampai 200. Habis semayang dia pun bagi salam, tak dan baca doa tuan-tuan. Dia tunggu kat belakang, tengok pak cik ni keluar masjid, tengok pak cik itu pun keluar dengan kain yang buruk tuan-tuan, baju dia pun buruk tuan-tuan. Rupanya naik basikal hamba Allah tu pergi ke masjid, dia naikkan tongkat nak kayuh, dia panggil assalamualaikum pak cik, assalamualaikum, dia tahan. Waalaikumsalam. Kenapa wahai anak muda pak cik? Apa rahsia pak cik? Pak cik itu kata, apa rahsia saya? Tak pak cik, saya jujur dengan pak cik, depan rumah Allah duit saya banyak, dengan Allah saya berkira dengan Allah. Pak cik, saya rasa pak cik ni orang yang memang susah pak cik. Pak cik tersenyum, tapi pak cik boleh bagi 200. Apa rahsia dia? Allah. Dia kata, wahai anak muda, pak cik duduk di belakang kamu, pak cik nampak waktu kamu tarik duit dalam poket tu, duit tu tercicir. Pakcik ambil lah duit tu nak bagi dekat kamu. Yang kamu masuk dalam tabung tu pasal apa? Dia kata, yang tu duit kamu. Tak termenung hamba Allah ni tuan-tuan. Dalam hati dia celakuinya tuan-tuan ni. Ni tuan-tuan, orang kedekut ni selalu rugi. Dia tarik duit, tuan-tuan pun macam dengar hadis sahih ni tuan-tuan. Poker ada tengok macam dengar hadis sahih tak? Ni cerita tuan-tuan, orang kedekut selalu rugi tuan-tuan. Nah, sebab itu saya kadang-kadang tengok dekat masjid dia pakai tolak yang roda ni, ingat tak? Yang roda tu. Pakai roda berkarat, biar berbunyi pun tak apa tuan-tuan. Sebab bila roda tu berbunyi, maka orang tahu tabung tu dekat mana. Betul tak? Senyap. Mana bila senyap tu tabung tu berhenti. Bila dia berjalan senyap. Diam. Mana tabung tu berhenti. Imam pun kerja dia senang, duduk depan. RM1, RM2. Dia kira orang belakang. Betul tak? Sebab bila roda berbunyi tuan-tuan, tabung tu depan kita, orang mesti tengok boboh tak boboh ni. Kawan tu tengok takkan tak boboh kot. Dah bunyi sangat tu. Senyap. Dia kalau bunyi tabung tu bunyi tak berhenti, confirm duit tu kosong, tabung tu kosong. Makin laju pula bunyi dia tuan-tuan. Confirm tabung tu kosong. Pakai tabung yang berbunyi baru syok tuan-tuan. Lalang tabung tu lalu tuan-tuan, lalukanlah tabung tu. Start. Tu tabung daripada Puitis, Pertubuhan Kebajikan Tunas Islam Sarawak. Ni tuan-tuan, kita punya pengurusi pun ada ke sini, Dr. Azman. Ni tabung Puitis. Jadi tuan-tuan yang nak infakkan harta, yang nak sedekah, tuan-tuan boleh letak dalam tabung tersebut seikhlas hati tuan-tuan. Munsik mampu RM10, tuan-tuan letak RM50. Ni banyak projek kita nak buat. Kita nak projek dana di Kampung Reban. Kita dah buat madrasah di Kampung Reban. Sekarang ni orang di Kampung Reban dah belajar. Ada orang ustaz di sana sedang belajar, dan kita masih menunggu pelajar-pelajar. Anak tuan-tuan yang nak teringin, nak belajar beragama boleh. Kita ada katil siap semua di sana tuan-tuan. Dan sekarang kita ada projek pula di Pondok Kompleks Islam Syarkawi di Matang. Tanah dah ada, batu 10 suku. Jadi tuan-tuan boleh datang ke Matang di batu 10 suku. Tuan-tuan tengok memang nampak signboard Puitis, projek dengan harga 5 juta untuk membangun kompleks Islam pertama di Sarawak. Jadi tuan-tuan sama-sama boleh sambut Puitis lah untuk sama-sama menanam saham akhirat tuan-tuan. 5 juta ni tak banyak tuan-tuan. Kalau saya datang Masjid Impila, seorang bagi 200,000, 20 orang settle. Saya pernah cakap dekat satu tempat, tuan-tuan bagi seorang 200,000, saya tak perlu dengan 100 orang tuan-tuan, hanya 20 orang saja terbina kompleks Islam 5 juta. Jemaah tu kata, ustaz bagi dulu. Ustaz bagi 200,000 tengok. Duit kita pun tak cukup 200,000. Jadi tuan-tuan tak nak menunjukkan sekadar kita mampu untuk jalan Allah. Tuan-tuan nak sedekah, silakan, insya-Allah akan dimanfaatkan untuk saham akhirat tuan-tuan. Boleh bergerak tuan-tuan jalan tabung Jangan hilang sudah, ada ke hilang. Bergerak hilang. Tolak orang tepi pintu pakai selipar hilang tuan-tuan. Dia bawa dengan tabung-tabung sekali. Sampai sekarang tak jumpa arwah ke tidak, hamba Allah tak tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah sebab itu kata ulama dalam kitab Fawaid ada menyebutkan ada 10 perkara tuan-tuan yang merugikan umat Islam. Ada 10 perkara yang bila manusia buat dia akan rugi. Yang pertama, apa kata ulama tuan-tuan? Dia seseorang itu yang belajar tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka belajar. Betul tuan-tuan? Dulu kita belajar macam-macam.
Dan belajar ni tuan-tuan bukan setahun, 2 tahun, tak. Dia setiap hari, setiap masa. Makin banyak tuan-tuan belajar, sebenarnya makin tuan-tuan tak tahu dan tuan-tuan menunjukkan betapa luasnya ilmu. Perasan ni? Makin tuan-tuan belajar, aku tak pernah dengar benda ni. Betul tak? Aku tak tahu lah selama ni aku mengangkat jari. Asyhadu an la ilaha illallah, tu baru angkat. Sebab ada orang macam-macam besi. Dia pergi belajar dekat kedai kopi. Kawan dia kata, "Den, kalau kamu ni tahiyat tu, ash tu dah angkat dah." Oi. Dia kata, sungguh lah. Siman pula kata, dia ni bohong. Dia bukan ash dah angkat. Dia asyhadu al baru angkat. Al pula dah. Tu mazhab nombor 2. Abang Karim duduk meja tepi, dia kata, ni pun bohong lah. Dia bukan al tu angkat. Asyhadu an la ilaha il tu baru angkat. Sudah. Tu mazhab nombor 3. Bang Dolah belakang dia kata, bukan sekadar angkat. Asyhadu an la ilaha il, goyang. Ini mazhab nombor 4. Tuan-tuan, macam-macam besi sekarang orang semayang. Betul tak? Tuan-tuan, kalau tengok ilmu semayang, kalau kita ni ada ilmu semayang, kita semayang semua sama. Ada orang takbir tak masuk-masuk. Usul pun dah ganggu orang sebelah dah. Usul. Allah, tuan-tuan, kuat nak cakap. Kita duduk sebelah, usul. Mayam je lah. Dia duduk sebelah. Usul. Usalli fardal maghrib salat. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Usul. Punya payahnya nak sembahyang tuan-tuan. 4 kali tak masuk. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Usalli. Kita duduk sebelah. Usalli. Mayang je. Kita pula duduk sebelah, duduk meneka pula. Masuk kot, kali ni mesti masuk. Masuk tak masuk. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Tak masuk juga. Yang paling syok, bila imam nak rukuk, masuk. Dia takut tertinggal rakaat. Masuk dia, tuan-tuan. Wala dhalin, qul Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Allahu akbar. Hati kita duduk sebelah, masuk pula. Tadi tak masuk, takut tertinggal. Ni tuan-tuan, dia belajar tapi tak amal. Ni orang yang rugi. Rugi, tuan-tuan. Yang kedua, kata ulama, dia beramal. Tadi dia belajar tapi tak beramal. Yang kedua, dia beramal apa yang dia belajar tapi tak ikhlas. Orang kata, Nabi kata, sedekahlah. Aku bersumpah dengan sedekah. Allah Ta'ala bersumpah dengan sedekah. Ya, dia buat tu. Tapi dia tak ikhlas. Betul tak? Tengah khutbah Jumaat, jumlah kutipan tabung masjid duk papa kat tu. Kat apa tu? Skrin. RM3,646. Dia tengok, dia tweet orang sebelah. Kamu tahu tak 600 tu datang pada mana? Kawan dia kata khutbah. Aku bagi semalam 600 tu yang ada dalam tu. Mak punya belagak, tuan-tuan. Jadi tak ikhlas. Apa ramai hari ni orang sedekah menunjuk hari ni. Buat konten dalam TikTok sedekah, buat konten beribu orang like. Padahal ikhlas ke tak ikhlas? Wallahualam. Kita tak tahu, tapi cara dia tunjuk tu bukan ikhlas. Duit banyak tapi hilang berkat. Masa sama tapi kita rasa macam masa ni sekejap, tuan-tuan. Rasa tak? Dulu orang tua dulu, zaman saya kecil-kecil, tak pernah dengar mak kata, ayah kata, ya Allah masa sekarang. Tak ada. Sekarang pun kita dengar masa sekejap, dah Jumaat balik. Esok dah semain Jumaat balik. Betul tak? Jumaat yang minggu lepas pun kita baru tengyang-yang. Apa tajuk minggu lepas? Sudah. Apa? Palestin apa? Minggu lepas kan? Ya betul. Palestin lah. Kita pun, baru Jumaat dah. Jumaat balik. Dah nak ujung tahun dah. Nak raya dah. Ustaz ni datang balik dah. Macam baru je datang. Dah setahun dah, tuan-tuan. Sebab apa? Masa semakin cepat. Kata Al-Imam An-Nawawi, bukan masa tu cepat. Keberkatan kita dalam masa itu sudah mula hilang. Tu yang rasa masa ni
Orang yang dulu orang berzikir 10 jam, hari ni umpama berzikir 1 jam saja tuan-tuan. Pasal apa? Masa tu dah semakin hilang keberkatan kita, hilang masa berkat masa tu. Baik. Belajar tapi tak amal. Yang kedua, beramal tapi tak ikhlas. Sebab itu Rabi'atul Adawiyah, seorang Sri Kandi Islam, dia pernah mengadu berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya ya Allah aku salat ini ya Allah, disebabkan aku semayang ni, sebab aku nak masukkan ke dalam syurga, kata Rabi'atul Adawiyah, tutuplah serapat-rapatnya pintu syurga untuk aku. Ya Allah, sekiranya aku sembahyang ini ya Allah disebabkan aku takut nak masuk dalam neraka, masukkan aku ke dalam neraka yang paling dalam sekali ya Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, sesungguhnya aku solat itu bukan untuk syurga dan neraka-Mu, tetapi dia adalah suruhan perintah daripadamu. Aku akan laksanakan dengan penuh keikhlasan hatiku. Terpulanglah kepadamu ya Allah, syurga ataupun neraka pengakhiranku, yang penting aku telah laksanakan apa yang kamu suruh. Oh, dahsyat tuan-tuan. Kita semayang sebab apa? Takut masuk neraka. Tidak. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan datang majlis ilmu ni untuk apa ibu? Sebab nak masuk syurga. Ada tak satu jawapan, kenapa makcik datang, kenapa ayah-ayah datang sembahyang? Sebab ustaz, sebab saya kasih dan sayang kepada Allah. Apa Allah Ta'ala suruh, saya teringin nak buat. Syurga neraka dia nombor 2. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang rugi tuan-tuan, beramal tapi tak ikhlas. Yang ketiga, ada duit tapi tak belanja. Duit ada, tapi bukan kata untuk orang, untuk diri pun dia kedekut. Ada orang jenis kedekut tuan-tuan ni. Berjuta duit dalam bank, baju macam tu dia pakai. Tahu tak? Kalau orang bakhil ni, orang kedekut ni, dia boleh ejah lagi, tapi kalau bakhil tak boleh. Sebab itu tuan-tuan, ada cerita Piramli namanya Haji Bakil bin Lebay Kedekut. Tu Piramli buat filem untuk kita fikir, kedekut ni dia gagah lebih, tapi kalau bakhil habis tuan-tuan. Ada orang jenis kedekut gagah lagi tuan-tuan. Ada kawan saya jenis kedekut, duit banyak. Duit banyak, orang kaya, duit banyak, pakai segak baju tain tali pinggang pun mahal dah. Dia sembayang lepas maghrib, orang pengurusi ahli jawatan kuasa ajak pergi makan kat kedai. Dia makan. Bukan dia nak bayar pun, dia tunggu tu imam bayar. Dia main air dekat sinki. Lama gila dia basuh tangan tuan. Datang tak apa Din, dah bayar semua. Oh, dah bayar ke? Jenis kedekut. Ada kawan saya jenis kedekut tuan-tuan, makan bihun sup, air tak udu, ni kedekut tuan-tuan. Sebab dia kata dalam mi tu dah ada air dah. Dia kata bazir beli air. Dia jadi kedekut saya dah masih ni. Tu Haji Bakir bin Lebay kedekut. Bukan kata diri sendiri, bukan kata orang lain, anak sendiri nak beli mesin jahit pun kedekut. Haji Bakir kan dia minta bapak dia beli mesin jahit, pingsan hamba Allah tu nak 10 biji. Kan Marisa tu dia nak 10 biji mesin jahit, pingsan Haji Bakir. Bukan kata orang lain, anak sendiri. Ni orang yang jadi kedekut tuan-tuan. Baik. Yang keempat, orang yang rugi apa dia tuan-tuan? Dia ada hati dia ada, tetapi kata ulama, dia tidak ada rasa cinta kepada Allah. Hilang cinta dengan Allah. Bila hilang cinta dengan Allah, apa yang berlaku? 3 perkara. Kata lagu, bila cinta didusta, hati mula gelisah, hilang kekasih hati. Lagi yang ketiga, hidup pasti. Tuan-tuan macam tak pernah dengar je lagu ni. Jangan malu tuan-tuan. Kita rockers dulu kan. Hilang, bila cinta didusta, hilang kekasih hati. Nabi Muhammad pun tak ada dalam hati kita dah. Hidup pasti merana. Ya, hidup kita takkan tenang. Dia ada hati kata ulama, tapi dia tak rasa cinta dengan Allah ni. Dia tak rasa cinta, dia tak rasa. Orang azan, sedap macam mana pun masjid tu azan, sedap macam mana pun surau ni azan, tapi dia tak rasa dia nak sembahyang. Ini masalah tuan-tuan. Umur bukan kecil lagi tuan-tuan, umur 76. Duk mendam lagi kat kedai, tak sembahyang. Bukan. Makan kerja, makan haji.
Sehari sehaji tu 4 kali naik tuan-tuan. Semayang 5 fardu tak pernah semayang. Pasal apa tuan-tuan? Dia ada hati tapi dia tak ada rasa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada rasa. Semayang Allahu Akbar. Azanlah sedap macam mana pun dia tak teringin nak semayang. Ada tak orang jenis macam ni? Ada sih? Ada. Dia dengar azan sedap macam mana, tak teringin nak semayang. Tengok orang baca Quran, tak teringin nak baca Quran. Dia tengok orang berzikir, tak teringin dia nak berzikir. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni setting. Macam tuan-tuan bagus, kadang-kadang beli tasbih, betul tak? Tasbih yang sekarang canggih lah, tasbih digital. Pejam mata pun tak payah duk kalih contoh tak ada lah, tekan lah. Subhanallah. Target hari ni berapa? Ada orang target 7,000. Ada seorang pakcik 7,000. 7,000 target. Satu hari 7,000. Subhanallah 7,000. Alhamdulillah 7,000. La ilaha illallah 7,000. Aduh. Sampai 6,800 cucu dia tekan reset. Dia belasah cucu dia tuan-tuan, separuh mati. Dia duk makan. Subhanallah, 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 subhanallah. 2 jam dia zikir, tengok-tengok alhamdulillah lagi 260. Cucu datang duk tekan reset, kosong balik hamba Allah. Oh, dia dendam dengan cucu sampai sekarang tuan-tuan. Tu pun masalah tasbih digital, tu pun problem juga tuan-tuan. Kali 15,000 bateri habis, tak terpenuh tuan-tuan. Bateri habis pula dah, kosong balik. Ni tuan-tuan, ada orang dia ada hati tapi dia tak rasa nak ibadah kepada Allah. Betul tak? Dia tengok orang dekat Palestin kan, orang Yahudi ni serang. Dia tak terasa kesian. Ada orang jenis macam tu tau. Saya pernah jumpa, dia bukan orang lain, EJK masjid. Dia simpang, dia kata, "Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang Hamas?" Saya kata, baguslah, dia menjadi wakil rakyat Palestin untuk memperjuangkan negara dia sendiri. Dia pun macam kita juga. Betul tak? Kita ni merdeka sebab apa? Ada tokoh-tokoh pejuang dulu. Di Sarawak kita ada Rosli Dobi. Betul tak? Di Terengganu, di Semenanjung kita ada Mak Kilau, Datuk Bahaman, Tok Gajah, Bapak Mak Kilau. Kita ada ni orang-orang lama ni. Mereka lah wakil untuk memperjuangkan tanah air kita. Begitulah Hamas. Hamas ni wakil daripada Palestin untuk mengambil dan memerdekakan negara Palestin. Pengalaman saya pergi Palestin dulu tuan-tuan 2019. Sebelum PKP dulu. Saya pergi ke Palestin dulu. Saya masuk Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, saya minta IC orang Palestin sendiri. Saya minta IC dia tuan-tuan. Kalau kita IC lah kan. Saya minta dia punya IC, nama sedap Abdul Rahman. Bawah tu dia tak tulis Palestin, tuan-tuan tahu tak? Dia tulis apa? State of Israel. Israel dia tak iktiraf langsung bumi Palestin, tuan-tuan. Dia tulis State of Israel. Dahsyat tak dahsyat? Dan tuan-tuan jangan keliru, Israel dengan Bani Israel tu berbeza. Ada orang kata sama, Ustaz, Bani Israel bukan kalangan Nabi Ustaz. Israel baguslah. Tak. Israel tu lain, Bani Israel ni lain. Bani Israel dia datang daripada isteri Nabi. Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bini dia berapa? Ada 3 orang. Yang pertama Sarah. Yang kedua Hajar. Hajar ni lah lahir bangsa Arab. Sarah ni lah lahir Bani Israel, anak di Ishak dan Yakub. Yakub tu lah golongan Bani Israel. Orang Bani Israel dia ada 2, satu beriman, yang kedua ialah orang yang kafir. Yang kafir itulah lahirnya Yahudi. Zionis tu datang pada mana? Zionis itu adalah parti NGO politik yang menyokong gerakan Yahudi. Itu dia panggil Zionis, Yahudi Zionis. Dia ni jahat ni. Begitu juga dengan Hamas. Hamas Palestin, dia orang Zioni Israel. Bila penempatan itu diberikan oleh PBB pada 1948 dahulu, bagaimana tuan-tuan kenal dengan Hitler? Tuan-tuan kenal Hitler? Kat mana? Dia orang Empila kan? Hitler ni, dia ni gangster, dia ni rejim, dia ni Zionis Nazi, dia ni hati kering, dia bunuh Yahudi waktu tu. Maka sebahagian daripada Yahudi yang selamat, mereka bergelimpangan di seluruh negara mencari tanah untuk menerima golongan Yahudi. Satu dunia tak terima, melainkan PBB pergi
cuba pergi ke Palestin. Orang Palestin hulurkan tangan melalui jalan laut ketika itu. Maka orang Palestin pun bagi makan, bagi tempat tinggal. Akhirnya bagi peha bagi betis peha. Hari ini bukan sekadar tempat tinggal, mereka ambil seluruh tanah-tanah bumi Palestin dan diklaim mereka ialah. Bila dah mereka sampai di sana, mereka buat penempatan, dan penempatan itu barulah dikenali sebagai Israel. Dia tak ada kaitan dengan Bani Israel yang dulu ni, tak ada kaitan. Tetapi darah Yahudi masih ada sih. Darah Yahudi masih ada datang daripada golongan Bani Israel. Ada dua, beriman dan tidak beriman. Itulah kafir, itulah lahirnya Yahudi ni tadi. Sarah Bani Israel, Hajar orang Arab. Isteri Nabi Ibrahim yang ketiga Qanturah, lahirnya bangsa Melayu, golongan orang Melayu ni lah. Sebab itu tuan-tuan, kita ni datang daripada Nabi Ibrahim, isteri Nabi yang ketiga Qanturah. Sebab itu kita ni bukan calang-calang darah hebat tau. Sebab itu Yahudi ni, bangsa Yahudi ialah bangsa yang penakut. Mereka penakut. Bangsa yang berani sekarang ni orang kita lah tuan-tuan. Orang kita berani, betul tak? Orang kita memang berani tuan-tuan, berani sungguh lah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat. Baik, yang kelima, sikit lagi tuan-tuan, 2 minit. Yang kelima, kata ulama dalam kitab Fawaid, orang yang rugi, manusia rugi, dia ada tubuh badan, tetapi dengan tubuh badan itu mereka tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ni orang rugi tuan-tuan. Sihat, waktu kita sihat lah, waktu tu lah malah buat ibadah. Waktu sakit baru nak ingat Tuhan. Pasal nak? Demam baru nak ingat Tuhan. Pergi mancing, ikut grup mancing, sampai ikan tak dapat, kena sengat tebuan 3 biji. Bengkak mata. Bini jangan cakap lah, duk membebil tuan-tuan siang malam. Orang kata jangan pergi degil, itulah balik. Allah, kawan dah bengkak. Allah, baru sebut nama Allah tuan-tuan. Waktu sihat ada dia berzikir, mana mahu. Sebab itu Allah Ta'ala bagi sakit. Kata ulama, kata Nabi, kenapa Allah Ta'ala bagi sakit? Yang pertama, Allah Ta'ala bagi sakit sebab Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu ayah-ayah yang umur 50, 60 yang ada sakit ni, sebutlah Alhamdulillah. Inilah masanya Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan jangan minta lah. Ya Allah, kencing manis ya Allah. Jangan minta pula. Apa Allah Ta'ala bagi, terima. Tuan-tuan jangan minta penyakit tu. Dia bagi baru tuan-tuan reda. Jangan tuan-tuan minta, ya Allah hilangkanlah penyakit hati, datangkan kencing manis. Jangan tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kalau orang itu dia buta disebabkan terkena sesuatu penyakit dan menyebabkan dia ni menjadi buta dan dia reda dengan penyakit dia tu, syurgalah untuk dia. Ada hadis Nabi. Orang kencing manis sampai buta mata, ada tak? Mata mula kabur, tapi dia reda, syurgalah untuk dia. Jangan risau, jangan kita kesian. Ya Allah, kesiannya kamu ya, tak nampak ya. Tak, dia dah ada syurga dah. Yang penting dia reda. Umur tuan-tuan 50 tahun, macam-macam penyakit, lemah jantung, 3 serangkai, apa lagi? Kencing manis, darah tinggi, lemah jantung. Ayah-ayah umur bayar saya ada tak kencing manis? Tak, dulu kita kencing orang. Kencing manis mana ada? Kencing orang banyak. Waktu ni lah macam-macam penyakit sampai. Tu ibu kan? Dulu waktu kahwin dulu tu lah cincin kita pakai. Sekarang dah tak boleh cabut dah cincin tu, jari bengkok dah. Tu namanya gout. Duk sempang jari, nak cabut tak tahu mana nak guna tuan-tuan. Punya gout tau. Allah Ta'ala bagi sakit. Alhamdulillah. Paling kurang pun tuan-tuan demam lah. Betul tak? Orang sakit ni tuan-tuan, mana ada apa nak buat lah. Ada orang sakit selera makan, tak pernah saya jumpa tuan-tuan. Makin sakit makin order KFC, McD ada, tak ada. Buat makanan sedap-sedap sikit, aku demam ni, tak ada tuan-tuan. Orang sakit mana selera makan. Sebab itu kalau tuan-tuan ziarah orang sakit, tak payah bawa makanan, memang dia tak makan pun. Duk bawa durian, musang king, boleh Din? Bagi orang. Apple, gigi tak ada, tak boleh gigit. Bagi orang. Orang sakit mana ada selera. Tapi satu je orang sakit tak tolak, namanya duit.
Duit dia tak tolak Buah durian boleh. Nasi ayam. Mi rebus janda sebelah. 300. Sampai tak bersuara pun tuan-tuan tu orang sakit, rawatan tu orang sakit. Bagi duit lah. Bagi yang penting hati dia boleh gembira. Baik. Yang keenam, orang yang rugi kata ulama, dia cinta kepada sesuatu lebih daripada dia cinta kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila sayang, jangan lebih daripada Allah. Sayang isteri jangan lebih, cinta kita sayang isteri jangan lebih daripada kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Akak-akak, ibu-ibu sayang tak suami? Tak jawab pun. Sayang tak suami ibu-ibu? Sayang. Dah tu je laki aku ada, kata. Tak itulah baik buruk itulah laki kita akak-akak kan. Itulah ibu-ibu. Ada orang dia mengadu, dia kata ustaz tak boleh ustaz. Dia tidur ustaz, aduh memekak-mekak kat telinga ustaz. Dia bunyi macam kapal berlabuh, orang merunyah macam-macam. Bising. Makcik tak boleh tidur ustaz, bising. Saya kata akak-akak syukur sekurang-kurang laki akak ada kat sebelah tau. Buat-buat satu hari dia tak bunyi, tak termenung kita, duk pegang hidung. Hidup tak hidup lagi orang tua ni. Risau. Biarlah dia bunyi, sekurang-kurang hidup lagi orang tua tu. Syukur. Syukurlah kita tuan-tuan. Sayang macam mana pun ibu dengan suami, jangan lebih sayang kita dengan Allah dan Nabi. Jangan lebih. Bila kita sayang suami tak semayang, kita pun tak nak tegur. Kita pun tak nak tegur dia. Pasal apa? Kita sayang dekat dia. Takut dia terasa hati kalau kita tegur. Takut dia terasa hati, merajuk. Dia merajuk dengan Nabi merajuk. Yang mana kita perlu risau? Nabi merajuk. Sebab itu Nabi kalau kata aku takkan nampak wajahnya di hari kiamat, dia takkan tengok Nabi tuan-tuan. Dahsyat ni. Sebab itu tuan-tuan, jangan lebih daripada kita sayang Allah dan Nabi. Baik, yang ketujuh, orang yang tak dapat uruskan masanya dengan sebaiknya, itulah orang yang rugi. Yang ke-8, ada akal tapi tak boleh fikir perkara yang berfaedah. Makin berumur patut tambah amalan. Dia pergi tambah ubat kuat, bukan amalan, ubat kuat. Bersusun kat tingkap tuan-tuan. Cucu dia tengok, ubat apa Datuk? Kuat, tahan lama. Atuk dia kata ubat gigi tu, sakit gigi tu, jangan usik. Orang cari tambah amalan, dia buat koleksi ubat kuat. Ini masalah tuan-tuan. Baik, yang ke-9, berbakti dan berbuat baik pada orang yang tak beri manfaat pada manusia. Kita ni nak berbakti ni kena tengok orang juga. Ada orang berbakti kepada orang yang tak beri manfaat langsung pada orang lain. Kena tengok juga. Baik, yang ke-10, takut pada manusia yang tak boleh memberikan mudarat kepada kita, itulah orang yang rugi. Takut dengan orang. Apa ramai orang takut dengan manusia? Takut dengan manusia, takut apa? Takut hilang pangkat. Orang kaya takut miskin. Orang ada pangkat takut hilang pangkat. Betul tak? Ini orang yang jenis takut kepada manusia, sebenarnya dalam masa yang sama dia telah rosakkan akidah dia, meletakkan ketakutan itu bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Dah pukul 8, syukur dah hampir 8.20. Makanan pun dah sejuk, tak berapa nak sedap. Jadi makanan tu tengah saya tengok macam dah packing tu kan. Tuan-tuan pun ambil seorang satu lah ya. Ada pun ada lebih, ambil lah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakallah khairan, terima kasih banyak-banyak. Jadi tuan-tuan,